habiskan, kita akan cuba habiskan pembelajaran kita ni dalam pukul 4. Pukul 4 insyaAllah kita cuba habiskan ataupun seawal lagi supaya awak boleh buat latihan ni. Buku dah ambil tak? Yang mana kata tak ada buku tu, dah ambil tak buku hari ni sepanjang minggu ni sebab dibenarkan datang ke sekolah? Boleh bagi maklumat? Dah. Ada yang kata dah ambil jadi Dah. awak tak ada alasan untuk tak buat lah. Jadi saya harap awak dapat selesaikan buku awak tu. Sebab betul lagi satu cikgu, saya nak awak uploadkan atau ambil gambar lah pada latihan awak tu, bagi pada cikgu, PM pada cikgu yang ajar awak. Sekurang-kurangnya dia ada bukti yang awak dah buat. Kalau tak nanti benda ni akan jadi inilah. Mana-mana latihan untuk latihan ni, untuk bab ni. Ni bab berapa? Bab 7. Bab 7 kan? Okey, bab 7 nanti awak buat latihan, awak bagi pada cikgu, awak hantar macam mana kaedah cikgu tu nak awak tanyalah awak PM dia. Cikgu nak macam mana? Hantar kat Telegram ke, hantar kat Google ke, cikgu bagi form untuk hantar tapi yang penting awak kena hantar. Kalau tak kata hantar nanti semangat dia lain sikit. Betul tak? Tak hantar nanti semangat nak siap tu lain sikit. Jadi bila sebut hantar, jadi dia punya semangat untuk buat tu lebih. Okey, graf laju masa. Kita lihat sama-sama pada muka yang awak nampak, paparan yang awak nampak ni. Apakah yang anda faham tentang graf laju masa? Okey, pernahkah anda melihat gerakan jarum pada meter laju kereta? Pernah tengok tak meter pada kereta? Pernah. Okey. Kalau kita perhatikan, okey, pada meter yang pertama tu dia punya bacaan tu berapa? Nampak tak? Sifar. Yang kedua? 20. 20. Yang ketiga? 60. 60. Yang akhir tu? 100. 100. Tu kalau awak tengok lah agaknya kalau perubahan kereta yang contoh ni dipandu oleh ayah awak, apa agaknya yang awak boleh buat conclusion, apa yang awak boleh buat kesimpulan? Kalau highway ayah buat laju. Maknanya ayah bawa mungkin kat highway lah ni agaknya, bermula daripada rumah. Kat rumah mestilah kosong kan? Takkan kat highway tiba-tiba kosong. Kecuali berhenti ataupun masa berhenti rehat, mula-mula kosong, kemudian naik. Dia punya laju dia naik, semakin naik, semakin naik. Dan akhirnya yang dia naik, yang maintain tu berapa? Yang last tu apa? 100 km per jam. Betul tak? Okey, kalau kat highway berapa laju boleh bawa? Siapa tahu kat highway berapa laju boleh bawa? Tahu tak? 120. Kalau dekat 120. berapa? 120. 110. 120. Tak. Belum berubah rasanya. 110 Siapa tadi jawab betul Pandai. Okey, maksudnya 110 kilometer per jam. Itu adalah had laju di lebuh raya lah. Kalau awak lalu lebuh raya yang betul tu, yang paling laju awak boleh bawa 110. Okey, bila awak bawa 110 awak maintain aja. Maksudnya lajunya apa? Kalau sepanjang jalan laju maknanya lajunya tak berubah, tetap aja. Tapi daripada 0 ke 100 tu kita panggil apa? Ya, hal laju bertambah atau kita sebut juga sebagai pecutan. Tapi kalau daripada 100 ke 0 tu apa kita sebut? Yang pecutan. Nyah pecutan. Nyah. Okey, belum belajar dah pandai, tak payah belajar lah jawabnya. Okey, kita lihat kadar perubahan laju suatu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju masa. Okey, kalau sebelum ni graf awak dekat sini masa awak belajar jarak masa pada paksi Y tu apa? Masa awak belajar jarak masa pada paksi Y ialah? Jarak. Okey lah. Masa. Kita imbas balik. Kalau misalnya jarak masa, kalau misalnya dia punya gambar rajah, okey, kalau gambar rajah jarak masa, okey, kita imbas sedikit. Kalau misalnya pergerakan dia tu kita kecerunan dia ni, kan kecerunan kita kira tu dia mewakili apa? Laju. Seragam. Seragam. Laju sama dengan jarak per
masa atau kita sebut sebagai kecerunan. Maksudnya dia punya kecerunan tu mewakili laju. Tapi dalam kes laju masa ni, apa agaknya? Kalau laju masa, okey, kalau misalan kat sini ialah, saya tak conteng. Kat sini ialah contohlah laju dia 20. Okey, kat sini laju dia 40. Okey, maksudnya kalau misalan dia punya kecerunan ni apa? Pecutan. Pecutan. Ya, betul. Pecutan. Pecutan itu adalah cutan. Pecutan itu adalah perubahan laju terhadap bahagi masa. dengan masa. Jadi perubahan laju tu maksudnya kalau kita ambil kat sini, okey, dia punya jarak antara ni lah data dia ada. Jadi 40 tolak 20 bahagi dengan, contoh dekat sini lah ada masa 3 dengan 1. 3 jam 3 tolak 1. Boleh? Konsep dia tu bila awak jumpa graf, awak kena tahulah apa maklumat yang awak dapat. Contoh kalau jarak masa, awak akan dapat laju. Kalau laju masa, awak akan dapat pecutan. Jadi awak kena pandai mentafsir graf yang awak dapat. Okey, kita lihat dekat sini ada penerangan sedikit. Pada suatu graf laju masa, paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan. Okey, paksi mencancang. Ni paksi mencancang Okey, dia mewakili laju. Okey, paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang dia ambil. Ni paksi mengufuk dia dia mewakili tempoh masa yang dia ambil. Dekat sini dia boleh jadi minit, dia boleh jadi saat, dia boleh jadi apa lagi? Jam. Okey. Jadi kalau kebiasaannya kalau kereta dia guna apa? Masa tu minit ke saat ke jam? Jam. Biasanya kalau kita guna kereta dia akan berdasarkan jam lah. Tapi kita tengoklah soalan ni berdasarkan soalan apa dia nak. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Okey. Settle ni. Bagaimanakah anda melukis graf laju masa? Sama macam yang awak dah belajar sebelum ni, tak ada masalah rasanya. Graf laju masa boleh dilukis jika maklumat berkaitan suatu gerakan seperti berikut diperolehi. Kita ada jadual laju masa, ni jadual lah. Okey, persamaan yang mewakili hubungan antara laju dengan masa. Nanti kita tengok contoh. Okey, kita lihat untuk yang A ni. Okey, bagaimana melukis graf berdasarkan jadual laju masa. Okey, kita tengok yang A. Okey, bila kita diberi jadual macam ni, data, langkah yang pertama ialah pilih skala yang sesuai bagi mewakili laju dan masa yang diberi. Okay, kalau kita lihat masa dia daripada 0 hingga 5, sifar hingga 5, maka kita ambil skala yang sesuai lah. Tak besar, tak kecil, jangan besar sangat, jangan kecil sangat, agak-agak muat. Skala yang sesuai. Kemudian kita lihat laju dia pun sekata, sifar hingga 50. Maka buatlah, plotkan. Selepas tu labelkan, jangan lupa mesti ada asalan. Mesti ada dia punya, apa ni panggil? Label pada paksi Y dan paksi X. Dan kemudian awak plotkan titik. Ada masalah untuk plot titik tak? Okey, plot titik yang mewakili pasangan pada kertas grid atau kertas graf. Ini pasangan dia 1, sifar-sifar. Masa dengan laju. 1, 10. 2, 20, 3, 30, 4, 40 dan 5, 50. Okey, dah catat. Kemudian macam mana nak cantumkan garisan dia, sambungkan titik-titik tu nak dibuat macam mana? Menggunakan Pembaris. Wajib guna pembaris. Kalau tak, kena tangan awak kena ketuk. Ketuk tangan. Kalau tak guna pembaris nak freehand lah, dosa. Masuk neraka. Astaghfirullahaladzim. Okey, contoh 11. Kita lihat contoh 11, kadar perubahan laju terhadap masa. Kalau lihat kat sini dia bagi apa? Ada tak dia bagi jadual? Soalan? Macam yang lepas dia bagi apa? Persamaan. Dia bagi persamaan. Okey, persamaan V ni apa? V itu adalah velocity. Laju. Apa dia punya dalam bahasa Inggeris? V lah, mewakili V. Laju.
Laju. Dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam. T ialah masa dalam jam. Jadi bila kita plotkan, kita mesti plotkan dia dalam kilometer per jam dan juga masa dalam jam. Okey. Dia kata kat sini kalau kita nak buat, kita perlu sekurang-kurangnya berapa titik dalam jadual? Tips sekurang-kurangnya apa? 2. 2 titik mencukupi untuk melukis graf garis lurus. Jadi dekat sini kita ambil data untuk masa. Maksudnya bila kita buat jadual, paksi X tu berada di atas. Bila kita buat jadual, paksi X tu data dia, masa tu mesti berada di atas. Kemudian laju, paksi Y berada di bawah. Okey, kita masukkan nilai tu macam mana? Ingat lagi tak? Ambil nilai minimum dan Maksimum. Okey, kemudian masukkan persamaan, kirakan kalau nilai dia sifar, apa nilai masukkan dalam persamaan 800 tolak 16 sifar-sifati kali dengan sifar lah kan. Maka dia dapat 800. Okey, bila nilai masa itu 0.5, sifar 0.5, masukkan nilai, kira dapat sifar. Okey, dan kemudian nak lukiskan. InsyaAllah tak ada masalah sebab sebenarnya dah buat. Okey, yang ini kalau perlu buat tak? Rasa-rasa boleh tak buat? Boleh. Saya ambil satu je lah. Boleh. Kita ambil satu je lah. Ha. Okey. Okey, apa yang saya nak buat? Yang pertama-tamanya mesti ada apa? Asalan. Label asalan. Lagi kat atas ni apa? Kena Laju. MS tolak 1. Okey, yang sebelah kanan ni apa? Yang paksi X. Masa. Masa dalam kurungan saat. Saat. Jam. Okay, sekarang saya nak buat macam mana? Kalau kita tengok masa tu sifar hingga 5. Okey, yang ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau sifar hingga 5 saya rasa tak ada masalah. Terus dibuat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu apa yang sesuai agaknya? 2, 4, 2, 2, 4, 6, 8. Dia punya skala mesti seragam. Jangan buat tiba-tiba 3, 4, 5, 6 Dia mesti seragam. Okey, 3 berada antara 4 dan 3 tu kat sini, betul? Kita labelkan. betul. Ush. Ke atas pula dia. Okey, kita tandakan. Tak nampak sangat. Kita tandakan. Okey, kemudian 1, 4. Kalau salah beritahu saya. 2, 5. 3, 6. 4, 7. 5, 8. Kemudian gunakan pembaris. Gariskan titik-titiknya. Okey, boleh? InsyaAllah tak ada masalah. Boleh. Okey, kita lihat nombor 2. Kita ambil salah satu A ke B? Nak mana? B ke? A ke? A ke? B ke? Mana? B. B. Okey, kita lihat. Lukis suatu graf laju masa dengan membina jadual laju masa bagi persamaan berikut diberi V ialah laju dalam MS tolak 1. Okey, MS tolak 1 dan T. Apa yang perlu saya buat sebelum saya nak lukis graf? Senaraikan T. Senaraikan T. Buat apa? Buat jadual. Firstnya kita kena buat jadual. Okey. Sekarang sebelah atas tu saya nak kena tulis data berkenaan apa? Masa. Okey, maknanya T dalam saat. Okey, minimum dia tu saya nak tulis data apa kat situ? Sifar. Sifar. Maksimum dia? 5. Okey, 5. Okey, yang bawah dia saya tulis apa? Laju. V MS tolak 1. Okey. Dia punya persamaan adalah V sama dengan 3. Saya nak kena masukkan yang pertama tu apa? Sifar. Jadi dapat berapa? Sifar. Okey, satu lagi V sama dengan 3 3. Berikan 5. 15. Betul. Maka saya letak di dalam ni 15. Okey, kemudian langkah yang seterusnya apa saya kena buat?
Lukis. Graf. Lukis graf. Saya kena lukiskan graf. Kemudian bila saya dah buat lakaran macam ni, saya nak kena tulis apa? Asalan. Asalan lagi. Asalan. V. Label Mas kat sini. atas. Mas. Okey, lagi satu. Masa. Masa. T dalam. Okey, apa yang sesuai saya nak tulis kat sini? Nombor 1 hingga 5. Terus direct lah 1, 2, 3, 4, 5. Ni mudah nak. 3, 4, 5. Nampak ke nombor pada atas rumput Nampak. Okey, yang ini 15 tu saya nak tulis apa? Skala apa yang sesuai? 5, 10, 15. 5, 10, 15. 5, 10, 15. Okey, jadi sekarang Sifah dengan Sifah. Kat mana Sifah kat Sifah tu? Asalat. Dia ada Asalat. asalan. Okey, kemudian 5, 15. Lebih kurang kat sini lah Okey. Titik. Okey dah kurang lah. Kemudian guna apa? Pembaris. Baris, gariskan. Gariskan. Selesai. Okey, senang ke susah? Senang. Senang sahaja. Senang. Okey, kita lihat pula apa yang berikutnya. Apakah kaitan antara luas bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui? Apakah kaitan luas di bawah graf laju masa? Maksudnya kalau ni graf dia, luas dia di bawah graf ni. Apakah kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui? Ni luas kat bawah ni. Apa kaitan dia? Ada idea tak? Kita ada dekat sini jarak ni, yang kat sini tinggi ni kita ada. Saya ambil ni. Sekejap. Saya ambil yang ni segitiga ni tak nampak sangat. Saya ambil yang sebelah dia. Saya ambil ni. Okey. Tinggi ni mewakili apa? Laju. Lebar ni mewakili apa? Masa. Masa. Bila kita cari luas, dia adalah masa darab laju. Apa yang awak nampak? Jarak. Luas. Masa darab laju adalah jarak. Maksudnya, luas di bawah graf ini mewakili jarak. Untuk kes graf laju masa, untuk kes laju masa, luas bawah graf adalah jarak. Okey, saya nak tanya, saya punya penerangan ni tersekat-sekat ke jelas? Jelas. Sebab nanti awak tak faham. Okey, kalau misalnya contoh ini secara dasar lah, kalau macam gini dia punya luas bawah graf berbentuk apa? Berbentuk apa dia punya luas bawah graf, tak tengok? Segitiga. Jadi dia punya luas mestilah setengah kali dengan dia punya jarak dia tu darab dengan masa. Panjang balik. Jadi ini adalah masa, ini adalah dia punya laju. Sorry. Ini graf apa yang saya tersalah ni? Tu graf jarak. Ini graf jarak. Saya tak baca pun ni. Ini tak boleh, dia tak boleh luas bawah graf. Sebab dia adalah graf jarak. Yang ini luas bawah graf betul. Sebab dia graf laju masa. Okey, kalau yang kat sini ada tak? Boleh kira ke luas bawah graf kalau kat sini, kes ni? Boleh kira? Tak boleh maksudnya dia tak ada luas bawah graf. Kes luas bawah graf tak ada pada graf jarak masa. Dia hanya pada laju masa. Boleh? Boleh. Okay, next kita lihat rangsangan minda 1. Kalau awak lihat kat rangsangan minda 1, sebenarnya dia adalah aktiviti, tapi memandangkan kita nak buat aktiviti agak sukar. Jadi saya nak cuba saya nak tanya kelas mana ni saya nak tanya ni, kelas 4 IS. Ada tak Muhammad Amirul Afif? Ada Amirul Afif. Okey, Amirul Afif, saya tanya awak ni. Kita lihat dekat apa? Penyataan yang A tu, Encik Faizal memandu sejauh 200 km dalam masa 4 jam. Okey. Laju sama dengan apa? Jarak bagi masa kan?
Ha, Betul. Okey. Jadi kat situ dia bagi apa? Graf tu. Data bagi dia bagi apa? Dia bagi data apa kat sini? Yang kat sini, dia graf ni memang dia kita kena buat Okey, yang ini apa data dekat sini daripada penyataan tu, apa data yang awak dapat? dalam 4 jam dia bergerak 200 kilometer. Okey, 4 jam dia bergerak 200 kilometer. Okey, jadi maksudnya awak kena guna apa? Sebab kita nak buat graf laju masa. Awak kena guna apa? Kena guna apa? Laju sama dengan Laju sama dengan laju 200 sama bagi dengan 4. jarak bahagi masa. Itu Ha, yang awak dapat 50. Barulah awak boleh lukis graf. Nampak tak? Nampak tak? Bila awak boleh dapat 50, 4 jam memang dah ada. Boleh? boleh. Okey. Siapa saya nak minta bantu? Aina Sofia ada? Aina Sofia ramai nama Aina Sofia. Aina Sofia ada? Ada cikgu ada. Okey, Aina Sofia, saya nak tanya untuk B. Macam mana saya nak lukis graf berdasarkan penyataan tu? Cari laju dia dulu. Okey, laju sama dengan berapa? 150 kilometer bahagi dengan 2 jam. Okey, berapa dapat? Dapat 75 kilometer per jam. Dapat 75 kilometer per jam. Okey, jadi macam mana saya nak lukis? Okey. Kat sini ialah masa dalam jam. Kemudian dekat sini ialah V dalam kilometer. Betul tak? V dia. Kilometer S tolak 1 kilometer. S tolak 1. Jadi pada paksi V ni saya kena tulis asalan. Pada paksi graf ni kena tulis asalan dan kemudian apa data kat sini saya nak kena letak? Saya letak je lah kat situ. Okey, ni 75. Dekat sini? 2 jam. Okey, 2 jam. Maka saya tuliskan titik dia. Okey, dia bas persiaran bergerak 150 km dalam masa 2 jam. Maksudnya apa? Laju dia seragam. Laju dia seragam. Macam ni jugalah, betul? Betul. Garisan dia tu. Okey, luas dia tadi. Macam mana kita nak dapat luas? 75 darab dengan 2. Ya, 75 darab dengan 2. Maka kita dapat balik apa? Dapat 150. Okey, oleh kerana luas itu 150, masa jarak dia berapa? Tak payah kira lagi lah. Jarak tu berapa? 150. Kan? 150. Okey, seorang lagi. Siapa boleh bantu saya? Nurin Farhana ada tak Nurin Farhana? Ada tak Nurin Farhana? Dia 5 IR ni. Ada orangnya? Tak ada Senyap je ni. Nurin? Ada nampak nama Nurin yang hadir tak? Nurin ada? Mana Nurin Farhana? Ada tak nama dia yang hadir ni? Ada. Ada tak Nurin? Dia Nurin boleh... Dia solat? terleft. Dia terleft. Okey. Sharifah ada tak? Sharifah Nurul Aisyah. Ya, Sharifah ada? Okey. Sharifah bantu saya untuk C ni. Macam mana nak buat? Puan Madini berkayuh basikal sejauh 8 km dalam masa 40 minit. Okey. Saya nak buat macam mana? Masa dia paksi X. Okey. Saya nak dapatkan laju dia dulu. Macam mana saya nak buat laju dia? Laju sama dengan apa? Sharifah. Laju sama dengan apa? Jarak bahagi masa. Okey, jarak dia berapa? Allah.
Tiba-tiba dia keluar pula. Jarak dia berapa? Yang awak baca kat situ jarak dia berapa? Okey, 8. 8 bahagi dengan masa dia berapa? 40. Okey, masa tu kita tukar kepada jam, macam mana cara? 40. Macam mana saya nak tukar kepada jam daripada minit? 40 Bahagi 60. bahagi 60. Okey, guna kalkulator tolong kirakan. 8/40 bahagi 60. 12. Dapat 12, betul? Betul cikgu. Ini suara siapa? Suara Sharifah ke? Suara saya macam dengar ada suara lelaki. Sharifah, awak kira tak memang betul 12 eh? Betul cikgu. Okey, sekarang macam mana saya nak buat graf dia? First, nak kena ada apa? Asalan. Masa. Masa dia dalam apa? Masa pula. Saya nak tulis apa tu? T Masa pula saya tulis. Saya kena tulis T dalam kurungan jam. Sebab kita dah tukar kepada jam. Kemudian atas V dalam km J tolak 1. Tadi atas km ke? Okey, betul. Kilometer dengan jam saya takut saya tersalah. Okey, sekarang kita punya kat sini kita nak label apa? Apa nombor kita kena ambil? Yang saya tanda ni. 8. Dah 8. Mana awak dapat 8? Ini adalah V ni apa? V tu apa? Laju. Laju. Jadi awak kena ambil 8. 8 tu 12. kilometer. Ya, 12. Kat sini kita kena letak 12. Yang dekat sebelah bawah ni kena letak apa? Boleh ke letak 40 minit? Awak kena letak 40 bagi 60. Berapa 40 bagi 60? Sharifah berapa? 0.66. 0.6 40 bagi 60? Betul? 0.66. 66. Kawan-kawan yang lain betul tak? 40 bagi 60 0.67. 6766. Ini kita genapkan. Betul Betul. Okey. Luas bawah graf. Macam mana nak cari luas bawah graf? Iaitu laju kali dengan masa. Okey, Sharifah, luas bawah graf berapa? Sama dengan 12 kali dengan 0.67. Betul tak? Betul cikgu. Okey, faham tak kenapa macam tu? Awak akan dapat balik apa? Dapat 8. Dapat 8. Maka jaraknya adalah sama dengan 8. Okey, seorang lagi. Terima kasih Sharifah. Saya nak panggil Akif, ada tak Akif? Ada cikgu. Akif ada? Ada. Okey Akif, bantu saya untuk dip. Cik Gomas berlari sejauh 4 km dalam masa 30 minit. Jadi saya nak cari laju dia sebelum nak buat graf. Laju dia macam mana? 4 jarak bagi dengan 30 masa dia 30 per 60. 60. Okey, berapa jawapan dia? 8. Dapat 8? Betul ni? Okey, jadi graf yang saya kena buat, saya kena label apa dulu, Akif? Asalan. Asalan, kemudian laju dia kilometer, jam -1. Okey, dia punya paksi X dia apa? Jam. T. Saya kena tulis apa? T dalam kurungan jam. Jam. Okey. Jadi apa yang saya nak kena tanda tulis kat sini? 8. Okey, sini 8. Yang kat sini? 0.5. 0.5. Jadi dia punya berlari sejauh 4 km dalam masa 30 minit. Maksudnya dia punya laju macam ni lah
Ni tadi kan saya tak tulis garisan. Okey, betul tak? Macam ni. Maknanya dia punya laju 8 km dalam masa setengah jam. Betul? Betul. Okey. Jadi luas bawah graf dia berapa? Luas bawah graf. Saya tak tulis lah. Apa? Macam mana luas bawah graf dia? Ni laju dia kali dengan darab 0.5. ya, 8 darab dengan 0.5 dapat jarak 4. Jadi jarak dia lari ialah 4 kilometer. Okey, terima kasih Akif. Okey, kita lihat perbincangan. Apakah kaitan antara luas di bawah graf dengan jarak yang dilalui? Apa seorang beritahu saya? Fadli Amin ada tak Fadli Amin? Fadli ada tak? Fadli. Senyap ni. Fadli dah sampai ke ni dah sampai ke syurga Fadli ada tak dekat dalam ni? Dalam ni. Fadli. Google Meet. Fadli ada? Fadli? Fadli tidur kah? Muhammad Baihaqi, tolong Fadli. Muhammad Baihaqi ada tak? Muhammad Baihaqi? Tak ada? Muhammad Baihaqi pun senyap je ni. Ada tak orangnya? Ada? Tak ada? Allah Akbar. Ni. Ada? Sekejap. Sorry. Ada kehadiran yang saya ada kesilapan sekejap saya betulkan. Kesilapan submit. Tak ada apa pun sebenarnya salah. Ada satu yang salah. Okey, submit form. Pelajar 4IR tadi ada masalah dengan 4IS. Isi kehadiran. Aku dah berisi semula. Saya baru betulkan. Ada kesilapan dia punya submit tu, dia pergi sambung pada kelas lain pula. Okey. Nanti awak tengok balik kehadiran ni. Tadi saya panggil tak ada. Okey, siapa yang saya nak suruh ni? Tingkatan 4 AKW. Muhammad Arif Najmi ada tak? Arif Najmi? Ada tak Arif Najmi? Tak respon Tidur ke? Arif Najmi ada? Tak ada? Ya Allah. Ramainya tak ada. Nur Aina? Ada masalah nak masuk Google Meet ke? Ke tak cukup? Tak boleh masuk ramai-ramai. Saya tak pastilah. Admit. Ada seorang baru masuk. Saya baru terima lah. Berapa orang masuk? Baru 82 orang je. Ramainya yang tak ada. Ramainya pergi sekolah ke? Ada masalah apa? Dia pakai sama lain. Maksudnya apa? Sekejap. Ada masalah cukup lagi Al-Farabi pergi kepada Ibnu Sina, insya-Allah. Apa pasal pula pergi balik Ibnu Sina? Al-Khwarizmi, Al-Kindi dah betul. IS dah betul, IR. Okey. Saya dengar Al-Farabi pun ada kesilapan. Saya masuk pada nama lain pula. Okey. Saya nak tanya, apa kaitan antara luas di bawah graf dengan jarak yang dia lalui tadi yang kita dah belajar? Apa dia punya kaitan antara luas bawah graf dengan jarak? Untuk graf laju masa? Luas bawah graf itu adalah apa? Okey, maknanya luas bawah graf itu adalah jarak. Okey, ialah jarak. Okey, hasil daripada rangsangan minda 1 didapati bahawa
nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Jadi graf laju masa, luas di bawah graf ialah jarak yang dilalui. Okey, daripada yang awak dah terokai tadi, bila awak diberi jarak, awak cari laju. Kemudian bila awak darabkan laju yang awak dapat dengan masa, okey, laju yang awak dapat ni dengan masa, awak akan dapati awak dapat semula jarak yang dia bagi. Jadi dia punya kesimpulan, luas bawah graf itu adalah jarak yang dilalui. Okey, kita lihat contoh 12. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang berikut. Okey, kalau awak lihat dekat sini, dia kata hitung jarak. Maksudnya apa? Graf laju masa. Bila dia sebut hitung jarak, terus awak ingat apa? Kira luas bawah. Luas Ya, bawah kira graf. luas bawah graf. Bila luas bawah graf awak tengok ni, bentuk dia apa nama dia ni? Trapezium. Ya, bentuk Luas graf trapezium. laju masa. Jadi bila dia keluarkan, ni 5, ini 4/5, yang ini 10. Macam mana formula untuk trapezium? Nak Bila cari ni? luas trapezium. Luas trapezium ialah 1/2 kali dengan jumlah panjang yang tak sama. Mana panjang yang tak sama? 5 dengan 10. 5 dengan 10. Darab dengan jumlah yang tak sama tu 10 tambah 5, 15. Kemudian darab dengan dia punya lebar dia, iaitu 4/5. Yang inilah. Ya. Jadi jawapannya ialah 6 km. Kenapa nak tulis 6 km? Sebab luas itu adalah jarak. Okey, kita lihat pula B. Okey. Dia nak apa ni tadi? Hitung jarak yang dilalui. Okey. Jadi B ni jarak dia pun sama. Ini bentuknya juga kita sebut sebagai bentuk trapezium. Okey, ada masalah tak? Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada. Okey, kita lihat Tak contoh ada. 13. Dia punya soalan ni, graf laju masa di sebelah menunjukkan, dia letak sebelah dekat bawah menunjukkan kelajuan kereta Puan Leo dalam tempoh 36 minit. Hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Leo dalam tempoh 36 minit. Jadi nak cari dia punya jumlah jarak. Kalau perhatikan graf dia tu naik, turun dan naik. Maka awak kena pecah-pecahkan dia. Senang tak nak cari keseluruhan luas macam ni? Boleh hitung terus tak? Tak. Jadi apa yang perlu dibuat ialah awak kena pecah-pecahkan dia. Jadi awak kena jadikan dia satu bahagian. Okey? Ini ialah segitiga pertama. Okey? Ini ialah trapezium kedua. Dan ini ialah trapezium ketiga. Jadi awak ada 1, ada 2, ada 3. Okey. Yang pertama kita lihat dekat sini. Yang pertama ialah dia punya lebar dia 10. 10, betul kan? Kemudian dia punya tinggi dia 72. Jadi dia adalah setengah kali 10/60. Sebab dia nak kira dalam masa, dia nak tukar kepada kilometer per jam, ya. Okey, 10/60 darab dengan 72. Ini untuk segitiga yang pertama. Ini yang pertama lah. Okey, yang kedua trapezium. Jadi dekat sini 20 tolak 10. Jadi jaraknya ialah 10 juga. 10/60. Okey, tinggi dia kat sini adalah 2 yang berbeza. Dia adalah setengah kali dengan, itu yang awak kena buat, setengah kali dengan tinggi dia 72, satu lagi ialah 40. 72 tambah dengan 40, 42 pula, 40. Kemudian kali dengan dia punya lebar dia 10. Okey, ni awak dapat setengah, 10/60 tukar kepada jam. Okey, dengan inilah 40 tambah 72 untuk panjang yang tak sama. Okey, ini pun sama. Setengah kali 16, 36, jarak antara ni ke sini 16/60 kali dengan 40 tambah 72. Okey, 40 dengan 72. Okey, tinggi yang tak sama. Kemudian awak gunakan kereta, dapat jawapan 11
campurkan, dapatlah dia punya jarak. Boleh tak? Boleh. Walaupun benda tu nampak complicated, tapi awak buat satu-satu pecahkan dan awak kena jaga awak punya jalan kerja lah kadang-kadang kadang-kadang selalunya pelajar ni dia punya first ni dah betul dah. Okey, tiba-tiba dekat sini dia salah. Okey, dia punya jalan kerja kadang ada kesilapan lah, jadi kena jaga-jaga. Okey, kita lihat sebelah pula. Graf laju masa ditunjukkan sama juga soalan dia. Ini soalan B. Laju purata dalam kilometer per jam kereta Puan Yu dalam tempoh 36 minit. Okey, apa maksud laju purata? Apa maksud laju purata? Jarak bagi masa. Maksudnya jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak, kita ada tak jarak kat sini? Tak ada. Tak Tak ada. ada. Tapi jumlah jarak kita dah kira kat atas tadi kan? Ni saya bawa balik. Atas ni 30.27. Kan? Ni saya letak jumlah jarak adalah 30.27. Jadi awak dah kira tadi. Jadi jumlah jarak tu gantikan dekat sini. Gantikan kat sini. Masa dia apa? 36 bagi 60. Ya. Jumlah masa tu adalah masa yang terakhir. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Dapat dah 50.45 km per jam laju purata dia. Okey, kita lihat praktiskan diri 7.2b. Saya tak berhajat nak buat semualah. Saya buat beberapa soalan sahajalah untuk ni. Untuk nombor 1 ni A, B atau C awak nak? Kita bincang sama-sama. B. B? B ke C? B. Bertindih-tindih suara C. C Saya dengar masa ada B ada C. Mungkin lah. Kita ambil C boleh? Boleh. Boleh. Okay. Jadi kita nak cari apa kat sini? Soalan saya tak salin. Masya Allah. Yang dia nak lah. Saya tak ni soalan ni 7.2b. Kejap. Mana soalan dia? Tinggal soalan rupanya. Hitung jarak dalam kilometer yang dilalui oleh setiap gerakan. Okey, jarak jadi kita lihat yang pertama. Saya jadikan dia satu trapezium, boleh tak? Kalau saya ambil yang ini. Boleh tak? Boleh. Ini satu, ini yang kedua. Okey, yang pertama tu saya nak buat macam mana? Dia punya jarak sama dengan? Okey, yang pertama tu? 1/2 kali dengan? 10 tambah 5. Kali dengan 10 tambah 8 kan? 10 tambah 8 Oh betul. Saya salah. Yang panjang dia tak sama tu bukannya 5, bukannya di sebelah ni. Dia di sebelah masa. Okey. Yang panjang tak sama tu apa? 10 Tambah 5. tambah dengan 5. Betul. Saya yang silap. Maknanya yang panjang tak sama adalah di sebelah atas dan di sebelah bawah, iaitu 10 tambah 5. Darab dengan lebar dia berapa? 8. 8. Okey, yang kedua tambah dengan apa? 1/2 juga kan? Okey. Kemudian dia punya yang tak sama adalah sebelah sini. Sebelah kiri dan kanan dia. Berapa 8 tambah 16. Berapa? 8 tambah 16? 24 betul? 24. Okey, dia punya lebar dia 18 tolak 10 dapat berapa? 8. Dapat 8. Okey, tolong saya kirakan. Setengah kali 15 kali 8 dapat berapa? 60 60. Okey, 60. Tambah dengan 4 kali 24. Setengah kali 24 kali 8 dapat berapa? 96. Berapa? 96. 96. Okey, tolong saya tambahkan 96 tambah 60 dapat berapa? 100. 156. 156. Betul Ini 156 kita tulis sebagai kilometer. Saya rasa macam ada salah lah. Kau nampak tak apa yang salah? Nampak tak apa yang salah? Kenapa? Sebab ni dalam minit kan? Apa yang kita salah kat situ?
Tak tukar kepada jam, tukar Bahagi kepada jam. 60. Bahagi 60, ya. Jadi kita kena bahagikan 60 jawapan kita ni lah. Betul tak? Sebab ini salah satu kita akan bagi 60. Okey, saya tulis kat sini bahagi 60. Kat sini bahagi 60. Maksudnya kalau kita campur tu, kita last akhir tu kita kena bahagi 60 kan? Ya ke? Sekejap. 7.2B. Kita tengok belakang. 7.2B. Betul. 7.2. Dah tengok jawapan dia? 7.2B. Mana pula ni? 7.2B soalan nombor 1C. 1C lah 2.6. Dapat 2.6 ke? Dapat. Okey, Dapat. 2.6. Okey, bagus. Saya, maknanya kalau kita buat kiraan, kena pastikan kita punya apa panggil? Skala kita tu jam, satu lagi ialah kilometer lah. Kilometer per jam. Okey, boleh Kalau kilometer dia berkawan dengan jam. Kalau meter, dikawan dengan saat. Jadi kalau ini saat ni betul tak payah ubah. Awak kena perhatikan laju. Maksudnya kalau kat sini kilometer, mesti dekat sini pun masa mesti jam. Sebab dia per jam. Boleh? Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan motosikal Encik Mustafa untuk tempoh masa 30 minit. Okey, kita perhatikan ni kilometer per jam nanti kita kena tukar masa dia kepada jam juga. Semasa menjemput anaknya dari kelas tambahan, hitung jumlah jarak dan kilometer yang dilalui tempoh 30 minit tu. Okey, tolong saya. Alhamdulillah. Saya nak ambil apa? Kalau saya ambil dua bahagian ni boleh kan? Ni trapezium. Ini trapezium, ni pun trapezium. Okey, yang pertama. Boleh. Okey, yang pertama. Apa dia? 2/2 darab 2/2 darab. Jarak yang tak sama 20 tambah 40. 60. Betul? Lebar dia ialah 8 Okey, tambah dengan 1/2. Yang tak sama apa? 30 tolak 8 berapa? 22 tambah dengan ini. 22 tambah dengan ini ialah 18 tolak 8 ialah 10. Betul? 22 tambah 10 jadi 32. Okey, dia punya lebar dia berapa? Atas ke bawah ni? Darab dengan 40. Okey, semua ni kena bahagi 60. Kat sini pun kena bahagi dengan 60. Maka awak dapat berapa? Yang ini dah boleh potong. Yang ni saya dapat 4, betul? Betul. Yang ini potong. 6 kali berapa 32? Adakah? Awak buat kan? 32 kali dengan 4 bahagi dengan 2 bahagi dengan 6. Dapat berapa? Berapa jawapannya? Berapa? Senyap je ni. Dapat tak? Tolong kira. Berapa dapat? 10 Ya? 2/3. 10? 2/3. 2/3. Maka jawapannya adalah 14 2/3. Betul ke? Betul. Ya. Ya, betul. 14 2/3. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, untuk B. Ni A ya? B. Laju purata dalam kilometer per jam. Okey, jumlah jarak tadi laju purata sama dengan jumlah jarak tadi semua berapa? 14 2/3. Jumlah jarak. Bahagi dengan masa dia berapa? Kesemua masa ialah 30 minit. Betul? Jadi 30 minit bahagi dengan 60. Okey, kirakan saya dapat berapa? Dapat berapa?
14 2/3 tu kalau ni awak kena jadikan nombor apa? Perpuluhan. 14 2/3 kena jadi nombor ni kan, pecahan tak wajar kan? Dan 14 2/3 tu kena jadikan pecahan tak wajar. Jadi dia akan jadi 14 kali 3 tambah 2. 14 kali 28/3. tambah 2. Semua sekali jawapannya 28/3 ke? Ha? 14 kali 3 sama dengan 42 tambah 2 sama dengan 44. 44 bahagi dengan 3 bahagi dengan 30 bahagi 60 ialah 1/2. Bahagi dengan 0.5. 88/3 betul. Bagus. Okey, jadi jawapannya 88/3 ataupun 88/3 ni kita boleh tulis sebagai apa? 29 1/3, betul? Betul. Okey, selesai. Okey, soalan nombor 3. Kalau perhatikan dekat sini, soalan nombor 3, T kita tak tahu. Savas menyertai pertandingan larian 100 meter semasa kejohanan olahraga di sekolahnya. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan larian Savas sehingga garis penamat. Hitung nilai T. Macam mana saya nak hitung nilai T? Kalau awak lihat dekat sini, apa dia dah punya data? Dia ada apa kat sini? dia bagi jarak. Dia bagi jarak. Okey, dalam meter. Betul tak? Dia punya graf laju tu digunakan meter. Betul. Saat. Okey, sepadan ni. Jadi kita gunakan meter. Jadi nilai T tu, dia kata Suraj menyertai pertandingan larian 1 meter semasa kejohanan olahraga di sekolahnya. 100 meter. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan larian Savas sehingga garisan penamat. Maksudnya, kalau jarak tu, jaraknya adalah semua ataupun hanya sebahagian? Jarak ni, jarak 100 meter ni. Dia kata hingga garisan penamat kan? Betul tak? Maksudnya luas bawah graf ni sehingga habis lah. Okey, jadi luas bawah graf tu macam mana kita nak kira? Tolong saya. Untuk yang pertama, untuk yang kedua. Okey, kita pisahkan ni lah. Okey, yang pertama dia apa? Setengah kali apa? Setengah kali. T tolak 6. Betul? Betul. Kali 8. Tambah dengan setengah dalam kurungan. Yang ini jarak dia adalah T tolak 6. T tolak 6. Okey. Dia punya yang tak sama panjang ni apa? Berapa? 12 tambah 8. 12 tambah 8 berapa? 20. Okey. Kita tak perlu bahagi dengan 60 sebab masa dia betul saat. Okey, jadi kita selesaikan. Saya ambil setengah ni darabkan dengan 8 terus dululah supaya saya senang. Saya dapat 4T. Betul? 4T tolak 4 kali 6 24. Okey. Tambah dengan yang ini setengah ni saya darabkan dengan 10 senang. Jadi saya 10 saya darabkan ke dalam. Maka saya buat ni 10 letak dulu. Maka 10. T tolak T akan jadi T tolak T tambah 6. Setuju tak? Setuju. Okey. Ni sebab saya darabkan negatif ni darabkan ke dalam Maka saya dapat 4T tolak 24. Saya tertinggal 1 lah. Saya tertinggal sama dengan 100. Okey. Jadi 4T tolak 24 tambah 10 T tolak T habis kan? Habis. 10 kali 6 kan? Betul? Saya T tolak T habis. Jadi saya jadikan ni 60 T tolak T habis 10 kali 6 60. Betul? Sama dengan 100. Maka saya ada 4T sama dengan yang ini bawa ke sebelah
100 negatif 24 tambah 60 dapat apa? 36 kan? Ya. Bawa 36 bawa ke sebelah akan jadi tolak 36. Maka dapat berapa? 64. 64. 64. Maka T sama dengan 64 bagi 4 dapat berapa? 16. Dapat 16. Okey, maka T dapat 16. A dah selesai. Betul? Betul. Okey, yang B pula. Laju purata larian Saverse dalam kilometer per jam. Okey, laju purata dia adalah jumlah jarak dia semua tadi lari berapa dia kata? 100. Okey, 100. Bahagi dengan masa. Berapa kita dapat masa? 16. Dapat 16. Sebab T 16. akhir ni adalah 16 Maka 100 bagi 16 dapat berapa? 6.25. 6.25. Macam salah je. Jawapan belakang lain. Tak tukar kepada jam. Dia tukar kepada jam. kilometer per jam. Sebab dia tu saat. Okey. Dia nak minta dalam Dia minta kilometer per per saat. jam. So 100 ni awak kena bahagi dengan 1000, betul? Ni kena, sebab dia nak kilometer, yang ni meter. Betul? Jadi Betul cikgu. bagi 1000. Yang ni 16 kena bahagi dengan 60. Jadi 100 bahagi 1000 bahagi 16 per 16 bagi 60 dapat berapa? Ratus bahagi 1000 bahagi dengan 60. Sifar 0.375 km per jam. 16 bagi 60. Sifar perpuluhan macam pelik je. Jawapan dia 22.5. Bukan bahagi 3,500. 3000. Ya betul. Sebab dia saat kepada jam 360. 3,600 ke? 60 kali 60 3, ya 3,600 betul. Bagus saya pun tersilap Yang tu minit. Okey, jadi ini kena bahagi dengan 3,600. Terima kasih kepada yang membetulkan. Ini bagi yang 3,600. Jadi awak dapat berapa? 22.5. 16 bahagi dengan 3,600. Boleh faham tak kenapa tadi saya tersalah? Benda ni senang nak buat salah bila dia punya ni salah. Boleh faham kan kenapa 3,600 kita kena bahagi? Sebab dia nak, ini daripada saat kita nak tukar kepada jam. Kalau misalan minit, kita bahagi 60 saja. Tapi bila saat kita bahagi dengan 60 sekali lagi. Tu yang dapat 3,600 Okey. Kita lihat seterusnya. Bagaimanakah anda mentafsir graf laju masa? Teliti graf laju masa. Okey. Kalau awak lihat dekat sini daripada P ke Q. Apa yang awak boleh nampak? Ada pecutan. Betul tak? Kelajuan bertambah daripada U kepada V. Kepada U MX tolak 1 kepada V. Okey, kemudian kecerunan graf bernilai positif. Maknanya dia naik. Maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai positif. Pecutan perubahan laju bahagi perubahan masa. Luas trapezium A, luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Okey, boleh faham tak dia punya penerangan untuk PQ? Boleh ke tak? Ada masalah? Tolong tanya. Okey? Hello? Dah tertidur ke? ke? Boleh. Masa mengantuk-mengantuk. Nanti saya bagi awak rest 5 minit lah. Okey, kita lihat bagaimanakah anda mentafsir graf laju masa untuk yang seterusnya iaitu QR. Kalau awak nampak kat sini QR tu dia lurus. Maksudnya apa? Seragam. Lajunya seragam. Tak ada perubahan laju. Kalau dia bawa 100, 100 saja. Macam bawa kat lebuh raya lah. Okey, tidak ada perubahan laju terhadap masa. Kecerunan sifar.
Okey, objek bergerak dengan laju seragam. Okey, luas segi empat tepat B, luas di bawah graf QR mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T2 tolak T1 saat. T2 tolak T1 saat. Ni dia punya jarak dia. Okay, next. Bagaimana kita tafsir tentang RS? Kalau lihat dekat sini, R ke S tu menurun. Maksudnya apa? Yang pecutan. Yang pecutan. Ya, Yang pecutan. maksudnya kelajuan objek berkurang atau kita sebut sebagai nyah pecutan. Kecerunan graf bernilai negatif, maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Kalau nyah pecutan tu maksudnya apa? Kereta tu kalau sedang bergerak, bila dia nyah pecutan, kita rasa apa? Dia slow. Dia nak berhenti. Dia slow, dia makin perlahan. Akhirnya dia akan berhenti. So dia berhentilah yang last kali. Okey. Tidak, yang pecutan ialah perubahan laju per perubahan masa. Sama jugalah. Kalau kita ada titik dua ni, kita boleh tahu kecerunan tu adalah pecutan atau yang pecutan lah. Tidak ada perubahan arah, iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Okey, luas segitiga C, iaitu luas di bawah graf RS mewakili jarak yang dilalui dalam Ahmad Ayangkah. Ni apa hal pula ni, keluar kat mana ni? InsyaAllah. Mana saya punya hilang dah ni? Ish. Tiba-tiba buat iklan pula kejap ni. Luas segitiga C ialah luas, okey yang ni. Luas sini, dah hilang, mana pen saya dah hilang dah. Ayah. Pen, okey. Luas segitiga C lah luas di bawah graf ni. Inilah luas segitiga C ni. Okey, mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T3 tolak T2. Ini masa dia. Okey, next contoh 14. Okey, sebelum kita pergi contoh 14, kita rehat 5 minit lah untuk awak kalau nak pergi toilet, basuh muka ke, siapa yang mengantuk, boleh bergerak dulu. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, saya bagi masa 5 minit. Boleh. 3 suku macam tu, 3 suku ke 3:16 kita dah start balik. Allah Akbar. Siapa-siapa yang ada masalah kehadiran tadi, cuba check balik, masuk balik. Kalau ada masalah nanti, awak beritahu lagi kalau ada masalah lagi. Mhm.
Okey, dah cukup masa dah? Cukup tak lihatnya? Boleh kita sambung lagi? Boleh. Boleh. Okey, kita lihat contoh 14. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Okey, hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam -2. Maksudnya dia nak pecutan lah kalau perubahan laju ni. Okey, maka perubahan laju dalam masa 5 saat pertama. Maka 5 saat pertama adalah kawasan dia ni lah. Jadi kita boleh ambil 2 titik dekat sini. Kita baca dekat sini dah 5, 40 dan sini ialah sifar 20. Kita ambil Y tolak Y, X tolak X. Jadi 40 tolak 20, 5 tolak sifar dapat 4. Okey, boleh ada masalah tak untuk kes contoh 14? A. Boleh. Okey, kita lihat 14B pula. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Okey, 5 saat yang kedua ni maksudnya ni kawasan ni lah ni. Okey. Kalau awak perhatikan dekat situ, dia garis lurus. Maka apa yang awak boleh katakan? Laju seragam. Ya, kereta bergerak dengan laju seragam. Kena sebutlah. Berapa laju seragam dia? 40 meter per saat. Okey, berapa lama dia laju seragam tu? Dalam tempoh 5 saat. Jadi poin-poin tu awak tak boleh sebut kereta bergerak dengan laju seragam. Tu satu mata je, satu markah je. Awak kena keluarkan laju seragam tu berapa dia punya laju dan berapa lama dia bergerak dengan kelajuan yang seragam tu. Okey? Jadi awak dapat markah penuh lah. Ataupun kalau misalnya dia bagi satu markah je, maknanya kalau awak bagi satu poin aja tak terima. 3 poin tu sekurang-kurangnya ada 2 tu dah dapat satu markah. Okey, kita lihat C pula. Hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okey, bila tempoh 15 saat tu maksudnya apa? Kalau awak perhatikan. Oh mak ya, saya nak padam jadi menconteng pula. Okey, bila awak perhatikan kat situ bila dia sebut 15, bermaksud apa? Semua sekali, betul tak? Betul. Jadi awak kena buat 1 kiraan, 2 kiraan dan ada 3 dekat situ. Sebab dia nak jumlah jarak, mestilah apa kita panggil? Luas. Luas bawah graf. Ya, luas di bawah graf. Okey, yang pertama, kalau kita lihat dekat sini, dia nak dalam meter. Okey, meter betul, saat betul, semua tak ada masalah. Okey, jadi kita terus saja. Jadi yang pertama tu ialah setengah kali 5 kali 24. Setengah kali 5 lebar dia kali dengan 24 tambah dengan 40. Okey, ni yang pertama. Ni yang pertama. Yang kedua, tambah dengan, kalau perhatikan dekat sini, 10 tolak 5, tinggi dia 40. 10 tolak 5, tinggi dia 40. Kan satu lagi trapezium ialah setengah. Luas trapezium mesti bermula dengan setengah lah. Kemudian jarak untuk masa dia 15 tolak 10. Kemudian untuk yang tak sama panjang ialah 40 tambah dengan 60. Okey, maka dapat yang ini. Selesaikan dapat jawapan 600 meter. Okey, ada pertanyaan? Boleh? Boleh. Kita lihat pula contoh 15. Ada C ke? Sampai oh, ialah C tadi dah. Okey, contoh 15. Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai sebenika untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke tak habis saya punya copy paste tu. Ke persimpangan jalan cikgu. Ke mana? Dari rumah ke mana? Persimpangan jalan. Sebelum Oh, ke sampai di kedai persimpangan sebenika. jalan. Ke ini persimpangan jalan. okey. Jadi sorry lah dia awak boleh rujuk ke atas. Maknanya di persimpangan jalan kejap. Contoh 15 ni muka surat berapa? 201. 201 201.
ke persimpangan jalan sebelum sampai ke kedai sebaliknya tersebut. Encik, Wali kereta disiapkan untuk memberi syarikat bagrah Raja Masa Islam menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai ke kedai sebaliknya. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai ke kedai sebaliknya. Oh, maksudnya tak sampai lagi kedai lah ni. Huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, apa yang awak boleh huraikan untuk tempoh 10 saat yang pertama? Awak kena kira apa? Jarak. Jarak. Awak kena kira jarak. Betul? Dia kata huraikan gerakan. Okey, awak kena kira kalau jarak ni dia maknanya huraikan gerakan kereta. Kalau gerakan kereta, okey kita ambil dulu gerakan kereta. Maka dia ada apa? Gerakan kereta ni mesti dia memecutkan daripada sifar kepada 25. Jadi pecutan kereta tu perubahan laju dia. Ambil kat sini poin dia apa? 10, 10, 25. Dekat sini sifar. Maka kita dapat perubahan dia ialah 25 tolak sifar. Inilah 25 tolak sifar. 10 per sifar. 10 tolak sifar dapat 2.5 ms tolak 1. Okey, kalau awak nak tahu jarak dia. Macam mana nak tahu jarak? Kira 25, luas. Cari luas. 25 jarak 25 kali dengan setengah kali 25 kali dengan 10. 10. Maka awak dapat berapa? Setengah kali 25 kali 10? Berapa? 125. 125. Jadi awak bolehlah katakan kereta mengalami pecutan. Okey, kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 ms tolak 2 dalam tempoh berapa? 10 saat dengan jaraknya 125 meter. Kalau nak tambah lagi dah, kalau awak kata awak nak kira jarak masanya tempoh kat sini 10 saat. Kereta mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter S tolak 2 dalam tempoh 10 saat. Yang mana jaraknya adalah jaraknya 125 meter. Kalau nak tambah lagi lah tak ada masalah. Okey, boleh? Sebab yang dia bagi kat sini cuma dia kata memecut dalam masa berapa. Tapi kalau awak dah kira jarak, masuk je lah. Boleh? Dalam ni dia tak ada kira jarak. Tapi kalau awak nak masukkan tak ada masalah. Boleh? Contoh 15. Encik Daniel Wong memandu kereta di kedai semikahan. Jadi ini pun sama juga. Apa yang berlaku? Kejap. Ni saya muka surat saya ni tersalah ke? Saya salah lah ni. Dia muka surat 5 ni. Yang ini muka surat yang tersilap. Okey. Yang C B, apa yang berlaku terhadap gerakan tadi B juga Tadi A Okey, B. Ni dia tersalah. Ada pula tak perasan ada satu salah. Kereta Encik Wong bergerak dengan laju. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Wong dari saat ke-10 hingga saat ke-20? 10 hingga 20. Apa yang berlaku? Apa yang nak diterangkan tu? Seragam. Okey, laju kereta Wong seragam iaitu lajunya berapa? 25 ms tolak 2 selama berapa tempoh dia? Selama 10 saat. 10 Jadi saat. awak boleh tulis laju seragam dengan kelajuan 25 meter per saat selama 10 saat. Okey, dia tulis kat sini dari saat ke-10 hingga saat ke-20. Tak ada masalah. Maknanya selama 10 saat pun awak boleh guna. Okey, C pula kita lihat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter bagi 5 saat terakhir. Okey, 5 saat terakhir betul ke yang kat sini 5 saat terakhir? 20 hingga 35. Betul. Kalau 20 hingga 35, 15 saat ke 5 saat? 15. Okey, 15 saat. Tapi boleh tak kita ambil
daripada awal sampai akhir ni. Walaupun dia kata pada 5 saat yang terakhir. Dia nak 5 saat yang terakhir kat sini. Boleh tak kalau kita ambil keseluruhan? Kadar perubahan laju. Boleh tak? Boleh lah sebab dia punya kecerunan sama. Sama. Kecerunan dia sama kan? Betul tak? Daripada dia punya garisan dia tu mewakili kecerunan yang sama. Kenapa dia tak nak padam ni? Saya padam, nak padam. Okey, kalau awak lihat, perhatikan dekat sini, dia punya ni kecerunan tu adalah sama. Kita boleh ambil titik ni juga. Titik ni adalah berapa titik dia tu? 20, 25, betul? Dan titik bawah ialah 35 sifar. Kan? Betul. Jadi kita boleh ambil kecerunan yang sama. 25 tolak sifar bagi 20 tolak 35. Okey, inilah. Kalau garisan dia sama, walaupun diletak pada 5 saat yang terakhir, kita masih boleh gunakan garisan yang sama sebab kecerunan dia sama. Okey. Jadi kita dapat negatif 5/3. Maksudnya apa tu? Ya? Pecutan. Ya, pecutan. Okey, jawapan ditulis sebagai pecutan sama dengan negatif ni. Atau kita boleh juga katakan nyah pecutan sama dengan negatif 5/3 tanpa ada negatif. Sebab negatif tu sendiri maksudnya nyah pecutan. Okey. D pula. Dia kata Encik Daniel Wong ni disuruh hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan. Dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Masa nyah pecutan tu kawasannya mana? Kawasan yang terakhir ni. Okey. Disuruh hitung jarak. Berapa jarak dia? Setengah kali dengan 35 tolak 20 kali dengan 25. Maka bila awak kira dapat 187.5. Okey. Kemudian dia nak huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Bila nak sebut hurai gerakan apa? Kita ambil pecutan dia lah kan? Nyah pecutan dia tadi berapa? Negatif 5/3. Betul? Okey. Jadi ayatnya mesti ada nyah pecutan. Kereta bergerak sejauh 180.5 meter. Ini daripada sinilah jawapan dekat sini. Dalam tempoh 15 saat. Okey, ini daripada 35 pada minit ke-20, pada saat ke-20 hingga 35. Boleh juga sebut. Ataupun 35 tolak 20 dalam tempoh 15 saat. Dah siap-siap tolak. Dengan nyah pecutan 5/3 ms tolak 2. Ataupun dengan pecutan negatif 5/3 ms tolak 2. Ikut ayat awak lah mana sesuai. Okey? Boleh? Boleh. Okey, praktiskan diri 7.2c. Kita lihat. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 50 saat. Uraikan gerakan motosikal 20 saat pertama. Okey, kalau perhatikan 20 saat pertama ni kawasan dia ni. Biasanya kalau dia kata huraikan gerakan, kita nak luas ke? Tak kan? Tak. Tak, jadi tak payah label lah. Okey, jadi kat situ kita cari apa? Cari titik. Okey, kat sini titik dia 20. Nak tulis 30 tadi. Dekat sini sifar 35. Okey, Y tolak Y, X tolak X. Jadi untuk 20 saat yang pertama kita nak huraikan dia punya gerakan dia. Kita panggil apa? Perubahan laju atau pecutan lah. Pecutan sama dengan betul lah sebab kita nak nanti akan dapat negatif. 35 tolak 20 bahagi dengan sifar tolak 20. Maka kita dapat 15 bahagi dengan negatif 20. Dapat berapa Dapat berapa? Negatif 3/4. Negatif 3/4 ms tolak. Kalau pecutan tolak 2 ke tolak 1? 2. Tolak 2. Okey. Jadi dia kata huraikan gerakan motosikal. Maka kita nak tulis macam mana? Motosikal bergerak nyah pecutan 3/4 ms tolak 2
selama berapa saat tu? 20 saat. 20 saat. Okey, dah cukup. Cukup tak? Cukup. Okey, yang Cukup. B. Semasa laju seragam. Dia nak apa ni? Huraikan gerakan motosikal semasa laju seragam. Okey, semasa laju seragam. Apa yang poin yang kita kena keluarkan? Luas jarak dia. Luas jarak dia ke? Oh ya, kita nak cari dia punya apa? Jarak. Okey. Kita kira jarak dia sama dengan apa? Tolong saya. 50 tolak 20 kali dengan 20. 20. Dapat berapa? 30 kali 20. 600 600 600 meter, kilometer, meter. Betul ni? meter. Okey. Jadi kita boleh huraikan laju pula. Basikal motosikal. Motosikal Motosikal bergerak dengan laju apa kita panggil? Seragam. Berapa laju dia tadi? 20. Seragam. Okey, 20 Ni, ms satu. tolak 1 kat sini. 20 selama berapa lama tu? 50 tolak 30 20. saat. 30 saat dengan jarak 600 meter. 600 meter. Lengkap tak? Lengkap. Okey, bagus. Okey, untuk nombor 2. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan satu zarah dalam tempoh 18 saat. Okey, ni 18 saat lah. Kita tengok meter, saat, sini pun saat. Okey, semua padan. Hitung pecutan zarah dalam meter per saat untuk 6 saat terakhir. Okey, dia bagi pecutan. Bukan dia bagi pecutan. Dia suruh kira pecutan. Okey. 6 saat terakhir berada di mana? 12 hingga 18. Okey, betul. 12 hingga 18. So, macam mana kita nak kira? Y2 tolak Y1. Ya, kita tuliskan titik dekat sini 18, 18, 20, 20 dan 12, 15. 15. Okey, maka kita dapat pecutan untuk A sama dengan 20 tolak Tolak 18. 18 ke 15? 18. Sekejap. 15. 20 tolak 18? Mana dapat 18? 15. Saya punya tulisan ni macam 18. 15. 20 tolak 15 bagi 18 tolak Tolak 12. awak ni faham tak ni? Macam salah 18 tolak 12 cikgu. 12, cikgu. Ya? 18 tolak 12. 12 tolak 12. 12. Oh, tulisan saya tu dapat macam 2 pula. Okey, 12. Jadi kita dapat 5 per 6 5 per 6. 5 per 6 apa ni? Meter S tolak negatif 2. Okey, dah selesai. Untuk B pula, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah tersebut dalam tempoh 18 saat. Hitungkan jumlah jarak dalam meter. Kira luas semua. Okey, kira luas semua. Maka kita ambil 1, 2, 3. Okey, luas semua. Yang pertama, setengah kali dengan 5 kali dengan 5 tambah 15, 20 betul? 20. Tambah dengan yang petak, satu petak penuh tu. 12 tolak 5. 7 kali dengan 7. 15. Okey, tambah dengan, okey yang ketiga tu. Setengah kali dengan, dia punya lebar 18, 12 tadi 6, betul? 6. Okey, dia punya panjang ni 15 tambah 20 dapat? 35. 35. 35. Bantu saya dapat berapa? Ni 50 betul? 7 kali 15 berapa? 7 kali 5, 35, 5, 3 tangan, 7, 1, 7, 8, 9, 10, 105 betul? Kalau salah beritahu saya.
3 kali 35. 3 kali 5, 15. 5 satu tangan. 3 kali 3, 9 ni 105 juga. Betul kan? Betul. Betul? Kalau salah minta. Betul. Jadi ini adalah 260. 260 apa ni? Meter. Betul ni? Meter. Meter. Okey, jadi dia kata hitung jumlah jarak dalam meter dilalui secara tersebut dalam tempoh 18 saat. Okey, selesai. Jadi yang C pula. Yang C dia nak apa? Huraikan gerakan saraf semasa laju seragam. Okey, laju seragam ni awak kena cari luas tadi kan? Luas yang nombor 2 tadi apa? 105, betul? 105. Jadi kita punya laju seragam kita boleh tuliskan sebagai Zara bergerak secara seragam berapa tadi? 15, betul tak? Ni 15 dia. 15 meter per saat dalam masa berapa lama dia bergerak? 7 saat. 7 saat dengan jarak macam mana ayat dia nak sebut ni? Sejauh lah berapa kilometer? Sejauh 105 meter. 260 ke? Berapa? 105 meter. 105. Ya, 105 meter. Okey. Settle untuk nombor 2. Boleh Okey, nombor 3 kalau buat sendiri boleh? Nombor 3 buat sendiri Boleh. Nanti Boleh. awak tengok. Okey, contoh 16. Boleh. Kita lihat contoh 16. Apa contoh 16 ni? Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan laju ms tolak 1 sebuah kereta dalam untuk tempoh 14 saat. Hitung laju purata dalam ms tolak 1 untuk tempoh 6 saat. Yang pertama, ms tolak 1 apa? Meter per saat Okey. Bila dia yang pertama dia nak ialah laju purata dalam meter per saat untuk tempoh 6 saat yang pertama. 6 saat yang pertama. Inilah 6 saat yang pertama, betul tak? Betul. Kalau dia nak laju purata dalam meter per saat yang pertama, maksudnya kita kena buat apa? Apa rancangan Cari kita? jarak. Okey, maksudnya kita kena ada jarak. Kita mesti ada jumlah jarak 6 saat yang pertama. Okey, jadi bila kita ada jumlah jarak, kita kena bahagikan dengan masa dia keseluruhan tu adalah 6 saat. Okey. Jadi cara cari jarak macam tadilah. Kita cari luas yang pertama dan yang kedua. Dia dapat 50. Bila dia dapat 50, bahagikan dengan masa 6 saat. Maka dapatlah jawapan. Jadi kesimpulan kita, laju purata dalam tempoh 6 saat yang pertama ialah 25/3 ms per saat. Meter per saat. Okey? Boleh Okey, untuk yang B pula. Kita fahamkan soalan. Okey, masih lagi sama graf laju masa di sebelah menunjukkan graf laju masa sebuah kereta untuk tempoh 14 saat. Okey, hitungkan nilai T. Mana nilai T? Okey, kat sini nilai T. Hitungkan nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 4 saat yang pertama. 4 saat yang pertama kat sini. Okey, ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Yang ini bila laju seragam keseluruhan kat sini separuh. Apa boleh awak katakan? Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 4 saat yang pertama ialah separuh. Maknanya kalau kat sini 2, dekat sini 4 lah, betul tak? Kalau, sebab yang ini, bahagian ini adalah separuh. Maknanya kalau dekat sini A, dekat sini 2A lah kan? Setuju tak? Setuju. Faham tak konsep dia? Faham. Faham. Okey. Jadi dekat situ, kalau misalnya nak buat, macam mana cara kiraan? Dia kata apa tadi? Kejap. Separuh, apa yang separuh tadi? Jarak Jarak yang separuh. Maknanya luas kat bawah ni. Saya padam dulu. Okey. Bermakna luas dekat bawah ni. Okey. Kalau kat sini A, dekat sini adalah 2A. Kalau kita nak samakan dia, nak supaya dua-dua sama, apa yang kita kena buat kalau awak perhatikan?
Kalau saya kata kat sini A, yang ni 2A. Saya nak supaya ni dengan ni sama. Apa yang saya kena buat? 3A. 3A. Saya nak jadikan, kalau ini 2A, saya kena jadikan ni pun 2A lah. Jadi saya kena darabkan ni dengan 2, betul tak? Betul. Supaya dia sama. Sebab dia kata dia separuh. Maknanya kalau misalnya kat sini, luas trapezium kat sini tadi, okey, dia adalah 1/2. Dia adalah 1/2 kali 4 kali 5 tambah 10. Saya darabkan dia semua dengan 2. Supaya dia sama. Dekat sini saya tak darabkan 2. Sekejap melaksanakan strategi. Okey. Yang ini dia terbalik Okey, ni terbalik. Sebab saya tadi cakap darab 2 Yang ini dia bahagikan 2. Dia nak sama, dia bahagi 2. Okey, saya tadi darab. Nanti awak tengok dia punya contoh pening pula. Okey, saya bagi contoh balik. Kalau dekat sini kata saya 2A, kat sini A. Dia nak sama, kat sini dia bahagi 2. Dia akan dapat sini pun dapat A, sini pun A. Nampak tak? Yang dia buat. Tadi saya darabkan kiri kanan. Kiri, sebelah kiri. Jadi dekat sini, luas yang dekat sini ni, T tolak 4. Okey, T tolak 4 kali dengan dia punya tinggi dia 10. Kali dengan 10. Dia nak samakan dengan sebelah, dikali dengan 1/2. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Jadi ini macam biasa, dia tetap sama. Maka bila disamakan, dia akan dapat T sama dengan 10. Itu dia punya ni lah. Dia punya hasil dia. Okey, memahami masalah, nilai T ialah masa gerakan dengan laju seragam terakhir. Okey, jarak 4 saat pertama sama dengan setengah jarak dengan laju seragam. Ni konsep dia lah ni. Yang ini Okey, kemudian kira. Kalau tak faham, tolong tanya. Okey, untuk C. Soalan yang sama untuk C pula. Nilai V. Kat sini nilai V tak ada. Jika pecutan bagi 2 saat terakhir ialah 3.5 meter per saat. Jika pecutan bagi 2 saat terakhir. Kalau awak perhatikan sini 2 saat terakhir. Kalau kat sini T tadi dapat berapa? 10. Okey, dapat 10. Kalau awak perhatikan, yang ini ke sini 4 saat kan? Okey, disebut 2 saat terakhir bermaksud mesti dah tengah-tengah. Bagi 2. Bahagi 2. Tapi kalau kita tak bahagi 2 boleh tak? Boleh. Sebab kecerunan. Pecutan tu adalah kecerunan. Kecerunan dia pada tempat yang sama. Kecerunan dia sama. Jadi kita ambil hujung dia apa ni kat sini 14 V. Dekat sini titik dia adalah T tadi 10. 10. 10. 10. Okey, maka kita dapat V tolak 10 kat sinilah. V tolak 10 bahagi dengan 14 tolak 10 sama dengan dia dah bahagi 3.5 pecutan dekat sini. Bagi sama dengan 3.5. Bila jadi awak kira lah. Okey, macam kaedah biasa V tolak 10, 14 tolak 10 ialah 4, tak ada masalah. Kemudian 4 bawa naik atas. 4 darabkan dengan 3.5. Dapat V negatif 10 kita bawa ke sebelah. Jadi campur, jadi 24. Okey, ada masalah? Tak ada. Ada masalah, tolong bertanya. Kalau saya salah, tolong beritahu. Okey, contoh 17, graf laju masa di sebelah menunjukkan graf 2 buah kenderaan. Graf OAB mewakili gerakan kereta. OAB kereta. Okey, kemudian graf OAB kereta Encik Zabadi dan graf CD mewakili gerakan teksi dipandu Encik Low. Okey, CD ni adalah teksi. Okey, teksi dan kereta ni T. Okey, diberi beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160 meter. Beza jarak antara kereta dengan teksi tempoh 24 saat ialah 160 meter. Hitung nilai V. Okey, apa yang perlu awak buat? Macam mana nak dapatkan? Hitung nilai V. Bila disebut jarak, awak kena buat apa? Awak kena cari luas untuk perjalanan kereta dan juga awak kena cari luas untuk perjalanan
teksi. Betul tak? Betul. Okey, saya nak tanya awak, jarak Betul. kereta dengan jarak teksi mana yang lagi banyak agaknya? Mana paling banyak? Kereta. Tu lah, kalau tengok kat sini dia tulis kereta kat depan, teksi kat belakang, seolah-olah dia tahu bahawa kereta lebih banyak daripada teksi. Adakah disebut kat sini yang kereta tu lebih ni? Tak ada jarak dia? Tak ada. Dia cuma kata dia boleh tak ada. Okey, kita memahami masalah nilai V ialah laju akhir teksi untuk tempoh 16 saat. Jarak kereta tolak jarak teksi sama dengan 160. Okey, dia assumekan sebab kenapa dia assumekan kereta lebih banyak? Kalau kita tengok luas ni, yang bertindih ni kan sama kan? Dan yang kawasan ini lebih besar daripada kawasan segitiga untuk teksi. Jadi dia assumekan bahawa dia anggapkan bahawa kereta tu mestilah dia punya luas lebih besar. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi jarak kereta tolak dengan jarak teksi sama dengan 160. Okey, jarak kereta digunakan formula trapezium teruslah ni, semua sekali ni. Kalau saya gunakan trapezium semua ni lah kan. Okey, maksudnya kita boleh gunakan 1/2. Okey. Ini kat sini V tolak 10. Okey, dia punya yang tak sama ni. Kita boleh ambil V tolak 10. Oh, dia ambil V tolak 10 terus okey, tak kisahlah. Kita ambil ikut dia lah. Nanti sama juga jawapan. Yang ini 1/2 kali V tolak 10. Maknanya dia ambil segitiga yang pertama ni. Okey. Kemudian tambah dengan ambil yang 24 tambah 16. Yang ini ialah 24 tambah oh, dia terus jugalah. Ya Allah, saya perasan dia buat ni satu-satu. Macam mana saya ni? Okey, V tolak 16 ni dia punya lebar dan kemudian dia darab dengan dua yang berbeza ni iaitu 24 tambah dengan dekat sini ialah 24 tolak 8. 24 tolak 8 ialah 16. Betul lah. Saya ingat dia pecahkan tadi. Tengok pun tak betul. Okey, kemudian tolak dengan jarak teksi. Jarak teksi ialah segitiga saja. Senang segitiga saja iaitu dia punya jarak ni 24 tolak 8 ialah ni lah 24 tolak 8. Setengah kali 24 tolak 8 kali dengan tinggi dia itu adalah V. Sama dengan 160. Okey, sebab dia kata dalam tempoh 60 saat dia punya jarak ialah 160 meter. Okey, kemudian selesaikan. Dan akhirnya dia dapat V adalah sama dengan 30. Dia cuma nak nilai V kat sini lah. Jadi nilai ni kat 30 lah. Okey, boleh? Kalau V tolak 10 kat sini dapat berapa? Kat sini 20 okey. Next, contoh 18. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam -1 untuk 3 saat yang pertama. 3 saat yang pertama. Kadar perubahan laju. Okey, saya tak letak titik. Agaknya awak boleh baca tak? Y tolak Y. Kemudian masa tolak masa. Dapat berapa? Ni tolak ni dan ni tolak ni. Dapat berapa? 30 tolak 12. 3 tolak 0 dapat 6. Nampak kan? Dia dah direct dah. Boleh tak ni? Boleh. Laju je. Jarak yang dilalui dalam untuk tempoh 10 saat yang pertama. 10 saat yang pertama adalah kawasan dia ni. Dia nak jarak. Okey. Maka trapezium yang pertama dengan segi empat yang kedua. Dapat ni lah. Okey. Jarak yang dilalui maka kira dapat. InsyaAllah tak ada masalah. Bolehnya sama, ulang balik. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Hitung nilai T. Okey. Hitung nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10. Selepas saat ke-10 kawasan ni. Okey. Dia kata apa? Oh, dia kata kadar perubahan laju. Apa saya nak label? Maknanya ni lah dia punya kecerunan ni. Dia punya kecerunan ni. Sebab dia kadar perubahan laju ialah yang pecutan. Nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitude kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Maksudnya,
Dia punya kadar perubahan. Kat sini dia nyah pejutan, dekat sini dia pecutan. Dia punya kadar dia sama. Okey? Maka awak buatkan yang ini, kalau kadar perubahan ni, yang ini 30 tolak 12 bahagi dengan 3 tolak sifar. Okey, 30 tolak 12 bahagi dengan 3 tolak sifar. Sama dengan, dekat sini dia punya nyah pecutan lah. Tapi titik dia ni daripada sini, daripada 30 ke sifar. Maknanya daripada 30 ke sifar, negatif 30 lah. Kalau kat sini dia punya nombor ialah, kalau takut keliru, kat sini ialah 10, 30. Dekat sini ialah T sifar. Maka awak akan dapat 30 tolak sifar adalah 30. Okey, kemudian 10 tolak T. Oh, dia buat T tolak 10. Tapi kenapa letak negatif? Kenapa Sebab letak dia negatif? kata dia sama. Sebab? Sebab dia nyapu cutan, dia nak samakan nilai dia tu. Betul. Sebab dia nak nyah pecutan ni. Saya buat 30 tolak berapa? 30 tolak sifar, 10 tolak T. 30 tolak sifar, 30 lah. Sifar tolak T, 10 tolak T. Dia sebenarnya sama je. Cuma kalau saya buat dia akan jadi sama. Negatif, saya buat tadi 30 tolak sifar ialah 30. Bahagi dengan saya buat 10 tolak T. Sama tak? Sama. Sama juga cuma dia terbalik ni. Okey, jadi ini sama dengan 18/3. Dapat kira daripada sini lah, dapat 18/3. Kemudian awak selesaikan, darabkan ke dalam. Ni darabkan ke dalam, kemudian darab silang. Okey, ni bawa ke bawah. Yang bawah ni naik ke atas. Okey, dapat T tolak 10 sama dengan 30/6. Dapat T sama dengan 15. Boleh? Selesaikan. Boleh. Boleh. Okey, praktiskan diri 7.2D. Okey, kalau kita lihat dekat sini, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Dion John untuk tempoh 16 saat. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan laju seragam. Laju seragam. Kereta dilalui. Ada masalah tak nak kira? Jarak? Tak ada. Tak ada. Awak lihat meter saat. Ni saat. Kemudian dia nak jarak dalam meter. Okey, jadi tak ada masalah. Direct aja soalan dia. Saya just kita bincang macam mana cara nak selesaikan lah. Saya tak selesaikan, boleh? Boleh. Okey. Nilai V jika laju purata kereta ialah 12 saat yang pertama. Nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama adalah 14 meter per saat. Laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama maksudnya daripada, ni saya padam balik. 12 saat yang pertama maksudnya kawasan ni. Saya label aje lah. Nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter per saat. Okey, macam mana nak kira? Nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter per saat. Macam mana nak kira? Jarak bagi masa sama dengan tu 14. Jarak bagi masa. Jarak bagi masa. Nilai V. Sekejap Jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Okey, jarak ni berapa? Jarak ni berapa? Jarak dia kita kena kira. V tadi kita dah ada ke belum? Tak ada lagi kan? Tak ada. Okey, jadi kita ada 1/2 untuk yang pertama ni. 1/2 V tambah 12 kali dengan 8 tambah dengan 12 tolak 8 4 4. kali dengan 12.
Laju dia dibagi berapa? 14 Ni sama dengan 14. Okay, so kita selesaikan. Kita selesaikan 1/2V. 1/2V. Sorry. Saya tak pasal 8 pula. Ini saya buat terus 4. Ini 2, 1. Ni 4 4V tambah 4 kali 12. 48 Tambah 4 kali 12, 48 lagi. Maka kat sini 14 sama dengan 4V tambah 96. Sama dengan. Okey, kemudian saya bawa ke sebelah. 4V sama dengan 14 tolak 96. Maka saya dapat V sama dengan 14 tolak 96 dapat 70. Sekejap. 96. Negatif berapa? 82 Negatif 82 betul? 82. Okey, jadi bahagi dengan 4 Betul. Dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 20.5. Negatif 20.5. Kenapa saya dapat negatif B? Apa yang salah? Masa tu cikgu tak masukkan. Masa saya tak masukkan. Masa dia 12 second. Laju sama dengan jarak. Astaghfirullahaladzim. Hey, ya Allah, saya boleh tertinggal benda ni. Bahagi dengan masa 12. Bagi dengan masa 12. Bagi dengan masa 12. Salah ni Sebab saya dah tukar-tukar dia. Kan? Jarak bahagi masa. Jarak bagi masa. Okey, tak apa. Tadi saya kira. Sekejap. Saya kira laju. Saya dah tukar-tukar. Sekejap. Tak beritahu awal ni. Sekejap saya padam dulu. Okey. 14 sama dengan. Sekejap masa. Laju sama dengan jarak bagi masa. Jarak tadi saya dah kira. Tak apa. Apalah saya ni. Patutnya masa ni saya darabkan kat sini kan? Betul? Betul tak? Betul. Jarak saya patutnya tadi saya buat apalah saya padam. Dah tersalah dah. Mengarut dah saya. Nanti saya buat semula 1/2 kali dengan berapa? V. 1/2 kali dengan V tambah 12 V tambah 12. Kemudian Darat kali 8. dengan 8. Kemudian tambah dengan Tambah 8 kali 12. 4 kali 12 Betul Maka saya dapat 1/2 ni dapat 4V tambah 48 tambah 48. Ni dapat 4V tambah 96. Maka 14 kali 12 berapa? 14 kali 12 berapa? 168. 168. Sama dengan 4V tambah 96. Jadi 4V sama dengan 168 tolak 96. 168 tolak 96 dapat berapa? 72. 72. Jadi 4V sama dengan 72. V sama dengan 72 bagi 4 dapat berapa? 18. 18 meter S tolak 1. Betul. Betul ni 18. Hai, saya pun boleh tersilap itulah. Okey, yang ini agak-agak nak dibuat ataupun nombor satu nak pilih, nombor 2 atau nombor 3?
Ataupun awak rasa boleh buat 2-3 sekali ni sendiri. Macam mana? Nak buat satu-satu tak? Dah. Buat sendiri lah. Dah pukul 4 dah. Boleh tak Boleh. buat sendiri? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Dah tepat pukul 4. Okey, praktis komprehensif. Ada lagi tu kan nombor 1 hingga 7. Awak siapkan ya. Kemudian bab 7 ni kalau dikirakan ni sebenarnya dah selesai lah. InsyaAllah kita akan masuk bab 8 seterusnya. Okey, kita akan masuk bab 8 pada minggu depan iaitu sukatan sirakan data tak terkumpul. Perjumpaan akan datang. Okey, sebarang kemusykilan boleh bertanya. Boleh? Boleh. Boleh. Saya nak habiskan awal pun nampaknya masa pun dah cukup-cukup aja. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya harap awak dapat jangan lupa buat latihan dan tolong bagi hantarkan kepada cikgu. Cikgu lah. Pak IS dengan Pak IK dia dengan saya. Nanti saya akan buatkan grup apa panggil ni? Untuk hantar tu melalui Google apa? Worksheet Classroom. Classroom, Google Classroom ya. Yes, Google Classroom. Baik Azari. Nanti saya cuba, saya belum pandai lagi tu. Nanti saya cuba discover macam mana cara dia. Nanti Ahmad boleh Ahmad. Ahmad nanti saya minta tolong Ahmad. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Saya harap awak buat yang terbaik untuk masa tingkatan 4 ni awak dah mula jangan awak rasa tingkatan 4 ni masa untuk berehat. Terima bawa nak puluh nanti awak tak sempat. Kalau nak dapatkan keputusan yang terbaik, mula daripada sekarang. Okey? Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Jadi saya harap awak adalah di antara orang-orang tersebut lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.